Assalamualaikum anak-anak. Kelas 3 ikhlas. Apa khabar anak-anak pada hari ini? Mukadimah doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Baiklah, sudah bersedia untuk kelas kita pada hari ini? Jom kita belajar sama-sama. Pada kelas kali ini, kita akan belajar tentang tajuk pencernaan. Cuba anak-anak perhatikan gambar yang ada pada di sini. Semuanya gambar makanan, buah-buahan kan? Jadi bagaimanakah buah-buah tersebut dapat diproses ataupun kita panggil dapat dicerna di dalam tubuh badan kita? Sebelum kita terus kepada pembelajaran kita pada hari ini, mari kita lihat objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat pertama, memerihal proses pencernaan. Kedua, membuat urutan aliran makanan semasa pencernaan. Ketiga, merumus tentang makanan tercerna yang tidak diperlukan oleh badan. Cuba anak-anak perhatikan makanan di sini. Ini makanan yang biasa kita makan. Kita harus bersyukur kerana negara kita, negara Malaysia, kaya dengan makanan yang sangat sedap dan sangat lazat untuk dinikmati bersama. Tetapi, tahukah anak-anak semua bagaimana makanan yang kita makan ini dapat dicerna? Oleh itu, mari kita belajar tajuk pencernaan pada hari ini. Dan kita perhatikan dan kita pelajari bagaimana makanan yang kita makan setiap hari dapat dicerna. Baiklah, mari kita belajar proses pencernaan. Cuba anak-anak baca dialog yang terdapat pada video ini. Mari kita baca sama-sama. Pada suatu petang, di dapur rumah Rani. Ini ialah Rani. Sedapnya. Macam mana biskut yang keras ini boleh lembut dan dapat saya telan? Ini ialah gambar keadaan di mana makanan yang berada di dalam mulut. Saya dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur menjadi cepisan yang lebih kecil supaya lebih lembut dan mudah ditelan. Jadi anak-anak, bagaimana makanan kita dapat dihancurkan dalam mulut? Ya, betul. Makanan kita dihancurkan oleh gigi, lidah dan air liur untuk menjadi cebisan yang lebih kecil dan cebisan itu akan lebih mudah untuk kita telan. Anak-anak, masihkah anak-anak ingat tentang pembelajaran kita sebelum ini tentang gigi? Masih ingatkah lagi berapa bahagian gigi? Dan apakah fungsi gigi yang bertujuan untuk mengunyah makanan? Apa pula bahagian gigi yang berfungsi untuk mengoyakkan makanan? Dan ketiga, apakah bahagian gigi yang berfungsi untuk memotong makanan? Jadi, nampak bukan? Ia sangat berkaitan dengan proses pencernaan. Kerana semua ini bermula daripada dalam mulut. Dan fungsi gigi adalah untuk
mengecilkan makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam mulut. Baiklah anak-anak, seterusnya mari kita melihat dan mempelajari tentang urutan aliran makanan ataupun kita sebut sebagai proses bagaimana makanan yang kita makan akan diproses dari mulut sehingga ke akhirnya. Makanan yang dimakan melalui beberapa bahagian di dalam badan. Mari kita lihat gambar di sini. Pertama kali, ketika anak-anak memasukkan makanan ke dalam mulut, mulut akan dipenuhi dengan makanan. Makanan tersebut akan dikunyah. Dikunyah itu bermaksud dihancurkan menggunakan gigi, lidah dan air liur. Setelah makanan dikunyah menjadi cebisan yang kecil, makanan tersebut akan terus melalui ke esofagus. Di manakah esofagus? Esofagus terletak di bahagian ruang antara leher sebelum sampai ke perut. Di sini adalah ruang bagi esofagus. Apakah tujuan dan fungsi esofagus? Esofagus merupakan laluan ataupun jalan yang mana makanan yang telah dihancurkan oleh mulut tadi akan masuk ke dalam esofagus dan terus pergi ke perut. Setelah itu, makanan akan tiba di dalam perut. Ini merupakan perut kita. Di perut inilah segala nutrien makanan yang kita makan akan dicerna dan diserap. Diserap ke mana? Akan diserap ke seluruh badan. Apakah itu nutrien? Jika anak-anak masih ingat lagi, pelajaran kita pada minggu lepas, nutrien ialah zat-zat makanan yang kita makan. Contohnya, vitamin C, vitamin A, lemak, protein, karbohidrat dan sebagainya. Semua itu kita panggil nutrien yang sangat diperlukan oleh tubuh badan kita. Kemudian, selepas makanan yang telah dicerna dan diserap, anak-anak perlu tahu, di perut tidak semua makanan dapat dicerna dengan mudah. Bagi makanan yang tidak dapat dicerna, kemudian akan melalui lagi satu proses iaitu terus pergi ke usus. Di usus inilah terdapat dua, usus besar dan usus kecil. Ketika makanan tiba di bahagian usus, makanan akan dicerna sekali lagi sehingga hancur. Tahukah anak-anak berapakah panjang usus badan kita? Panjang usus badan kita adalah 3 hingga 7 meter. Masya Allah, subhanallah. Sangat panjang bukan usus kita? Itulah kekuasaan Allah dalam mencipta manusia. Setelah makanan yang telah dicerna di dalam usus dan diserap oleh badan, makanan yang tidak lagi mempunyai nutrien dan makanan yang tidak berkhasiat kepada badan akan dibuang
keluar dari badan kita melalui dubur. Di manakah dubur? Di penghujung bagi bahagian usus. Mari kita lihat pencernaan makanan dengan lebih cantik dengan adanya gambar-gambar ini. Ini adalah kisah buah anggur yang telah ditelan oleh manusia. Setelah buah anggur ditelan, ia akan melalui esofagus. Lihat bagaimanakah rupa esofagus kita? Ya, anak-anak, esofagus kita sempit sahaja laluannya. Jadi, cebisan makanan akan melalui esofagus. Setelah melalui esofagus, makanan akan pergi ke bahagian perut. Lihat, inilah perut kita. Di sini bukan sahaja buah anggur sahaja akan diproses. Ada juga makanan-makanan lain yang kita telah makan pada waktu malam, waktu siang dan waktu-waktu sebelum kita makan anggur ini. Kemudian setelah itu makanan diserap dan dicerna, ia akan pergi ke usus. Dan ketika di usus, nutrien anggur masih lagi diserap. Lihat, inilah rupa usus kita. Ada bentuk panjang-panjang. Okey, makanan yang lalu tadi, zat yang lalu akan masuk ke dalam setiap liang-liang usus kita. Apabila dia masuk ke dalam liang-liang usus, maka makanan kita tadi, zat tersebut, nutrien tersebut akan pergi ke seluruh badan. Dan akhir sekali, makanan yang tidak lagi berkhasiat, tidak lagi memberi manfaat kepada tubuh badan kita, akan sampai ke bahagian dubur. Setelah sampai di bahagian dubur, ia akan menjadi tinja. Tahukah anak-anak apakah itu tinja? Ya, inilah tinja, iaitu najis. Jadi, anak-anak faham sudah bagaimana proses pencernaan makanan? Ya, kenapa Allah ciptakan pencernaan makanan ini kepada kita? Kerana Allah menghendaki supaya apabila kita makan sesuatu makanan, makanan yang telah dicerna, ia akan jadi cebisan yang kecil. Apabila sampai sahaja cebisan kecil itu ke dalam perut dan ke dalam usus, maka nutrien yang ada pada makanan tersebut akan diserap dan terus kepada tubuh badan kita. Itu yang menjadikan badan kita sihat dan badan kita dapat tumbuh dengan baik. Dan kita dapat membesar dan dapat melakukan segala aktiviti dengan penuh bertenaga. Baiklah, setelah kita mengetahui dan mempelajari proses pencernaan makanan, kita kena tahu terdapat juga perbuatan-perbuatan yang boleh mengganggu pencernaan. Seperti perbuatan apa? Contohnya, sedapnya ayam ini. Okey, apakah maksudnya ni? Maksudnya ialah selepas dia makan ataupun ketika dia makan, dia berjalan ataupun dia berlari. Jadi, apakah kesannya? Kesannya akan menyebabkan muntah. Makanan yang sedang dikunyah akan keluar kembali ke mulut, dari mulut. Okay. Jadi sebab itulah kita dilarang sama sekali
untuk makan sambil berjalan ataupun makan sambil berlari. Ia akan menyebabkan kesukaran makanan kita untuk sampai ke perut dan untuk diproses. Baiklah, kita lihat pula gambar yang kedua. Gambar kedua tulis apa tu? Nyam nyam nyam. Nyam 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 maksudnya dia makan dengan gelojoh. Kenapa kita tidak boleh makan dengan gelojoh? Kerana ia akan menyebabkan, tengok, akan terbatuk ataupun tersedak. Kenapa ia terjadi? Kerana ketika kita makan, kita sedang menghancurkan makanan. Jika kita makan dengan gelojoh, makanan yang tidak dapat dicerna dengan lebih kecil, ia akan terus masuk ke dalam tekak kita, esophagus. Jadi, bila makanan besar nak masuk ke dalam esophagus kita kecil ya. Bila tidak dapat masuk, maka kita akan tersedak. Tersedak bermaksud makanan tu terkeluar semula. Jadi, ingat pesan Nabi kepada kita bahawa sunnah untuk kita mengunyah makanan 40 kali. Seterusnya, kita lihat gambar yang ketiga. Tengok tu gambar yang ketiga. Mereka sedang buat apa tu? Lihat. Mereka berdua sedang berbual ketika makan. Lihat. Tidak boleh sebenarnya untuk kita berborak ketika makan. Kerana ketika kita makan, mulut kita sedang mengunyah proses makanan. Jika kita buat dua perkara dalam satu masa, ia akan menyebabkan kita akan tercekik. Okey. Jadi, anak-anak kena ingat, jangan berjalan atau berlari ketika makan. Yang kedua, jangan makan dengan gelojoh. Yang ketiga, jangan makan ketika berbual. Kesemua kesan ini boleh menyebabkan kematian. Tahu kan anak-anak? Jika anak-anak tercekik makanan yang besar. Dan anak-anak perlu dirawat di hospital. Baiklah anak-anak, kita telah pun habis pembelajaran tentang tajuk pencernaan. Maklimah harap semua anak-anak dapat memahami dan mengenal pasti serta boleh mengitlak. Mengitlak tu bermaksud anak-anak boleh menceritakan semula bagaimana proses pencernaan dalam badan kita. Jadi, sebagai latihan pengukuhan, anak-anak bolehlah lengkapkan latihan di dalam buku sains tahun 3, buku aktiviti, buku surat 33, 34, 35 dan 36. Jadi, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak semua mendapat manfaat dari kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye anak-anak.